Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5, yang mana hari ini kita akan membincangkan topik baru dalam subjek kita, iaitu dalam bidang akidah, topik sejarah perkembangan ilmu kalam. Antum boleh rujuk topik ini dalam buku teks pendidikan syariah Islamiah dalam muka surat ke-48. Okey, baiklah. Slide ini mengandungi 18 slide yang mana mukadimah akan pergi secara ringkas untuk kita kenal pasti apakah poin-poin utama yang perlu untuk kita fahami dalam memahami bagaimanakah perkembangan ilmu kalam atau ilmu akidah ini berlaku dalam kalangan masyarakat Islam. Okey, kita pergi yang pertama. Kita lihat isi kandungan bagi topik ini maklumat pecahkan kepada 5 isi kandungan yang utama. Pertama adalah definisi. Kita lihat apakah definisi ilmu kalam. Yang kedua, perkembangan ilmu kalam di zaman Nabi, zaman Khulafah Ar-Rashidin yang 4, di zaman Umayyah dan juga di zaman Abbasiyah. Dan yang ketiga, kita lihat apakah faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan ilmu kalam ini. Dan yang keempat, apakah aliran pemikiran mazhab akidah yang lahir daripada ilmu kalam. Dan yang terakhir, apakah sebab-sebab perbezaan pendapat dalam ilmu kalam. Okey, seterusnya kita lihat sebelum maklumat pergi lanjut kepada definisi ilmu kalam, maklumat ingin bawakan kepada antum satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dan ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahawa Nabi SAW bersabda, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan mengikut hawa nafsu. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, iaitu Al-Jamaah. Dan berdasarkan hadis inilah kita fahami bahawa pada masa kini dan masa akan datang, wujudnya pelbagai aliran akidah, dan yang paling utama dan yang paling benar di sisi Islam adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita lihat definisi ilmu kalam, ilmu yang membicarakan tentang alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan akal fikiran dan bantahan terhadap fahaman yang bertentangan dengan aliran salaf dan ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita sebut tentang ilmu kalam sebenarnya adalah nama lain bagi ilmu tauhid, ilmu akidah dan juga ilmu usuluddin. Jadi kalau antum lihat nama-nama ini dalam mana-mana buku, sebenarnya membawa maksud yang sama, iaitu ilmu kalam. Kemudian kita berganjak kepada perkembangan ilmu kalam dalam sejarah. Maklumat pecahkan kepada 4 garis masa utama. Yang pertama adalah pada zaman Nabi SAW. Bagaimanakah perkembangan ilmu kalam, ilmu tauhid ataupun ilmu akidah pada zaman tersebut. Yang kedua, pada zaman Khulafah Ar-Rashidin yang 4, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, yang terakhir adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian kita berganjak kepada fasa yang ketiga, iaitu zaman pemerintahan Umayyah, dan yang terakhir adalah zaman pemerintahan Abbasiyah. Pertama, bagaimana zaman Nabi ini, 3 poin utama yang perlu antum faham. Pada zaman Nabi kita tahu bahawa wahyu turun kepada Nabi untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat Islam. Yang disebabkan itu, umat Islam pada waktu itu menerima hukum hakam dengan hati yang ikhlas. Mereka terus merujuk kepada Rasulullah jika ada sebarang masalah, kerana rujukan itu ada depan mata. Dan yang ketiga, tidak timbul isu mazhab dan persoalan akidah tanpa soal, dan mereka menerima masalah-masalah akidah ini tanpa soalan. Dan kita lihat pada zaman Nabi SAW bagaimana sebelum Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Mekah, umat Islam pada waktu itu hanya berpegang kepada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bagaimana dengan lafaz syahadah itu mereka kuat imannya, mereka kuat dalam berpegang kepada agama Islam. Kemudian beralih wafatan Nabi SAW, maka muncullah zaman Khulafah Ar-Rashidin yang mana diperintah oleh 4 orang khalifah yang dipilih oleh umat Islam. Yang mana pada waktu ini persoalan akidah masih lagi tidak dibahas. Dan yang kedua, mereka pada zaman Khulafah Ar-Rashidin ini kebanyakannya menumpukan perhatian kepada pembukaan wilayah baru. Dan masalah yang timbul rujuk kepada khalifah. Kerana pada waktu itu khalifah adalah dalam kalangan sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tahu sahabat-sahabat ini berdampingan dengan Rasulullah semasa hayat Nabi SAW.
Mereka tahu persoalan-persoalan ataupun jawapan-jawapan yang diberikan oleh Rasulullah. Mereka menghafal hadis, mereka menghafal Al-Quran. Jadi tiada masalah dari segi nak mencari jawapan. Kemudian kita lihat akhir zaman Khalifah Osman bin Affan, lahirlah perbezaan politik yang mana dekat sini wujudnya kita tahu selepas pemerintahan Khalifah Osman bin Affan ini berlaku dalam peperangan antara sahabat, perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Dan yang terakhir berlakunya perpecahan dalam menafsir masalah akidah. Kemudian sebelum itu last, dan kita tahu pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berlakulah peperangan antara sahabat dan yang akhirnya mencetuskan pelbagai puak yang mana masih lagi kekal pada hari ini. Sebagai contoh adalah mazhab Syiah, mazhab Mu'tazilah, yang mana hingga kini masih ada lagi yang berpegang kepada fahaman tersebut. Kemudian kita pergi kepada zaman Umayyah, yang mana zaman Umayyah, keadaan pemerintahan zaman Umayyah dan keadaan umat Islam pada waktu itu sedikit berbeza, agak berbeza berbanding pada zaman sahabat, zaman Khulafa' ar-Rasyidin, yang mana wilayah Islam semakin luas dan umat Islam semakin bertambah. Daripada umat Islam bertumpu di Mekah dan juga Madinah, mereka akhirnya mengembangkan, menyebarkan dakwah ke pelosok dunia, yang mana pada waktu itu berlakulah perluasan kuasa oleh jajahan umat Islam, oleh pemerintahan umat Islam. Dan bangsa yang baru menganut agama Islam telah membawa budaya masing-masing. Apabila umat Islam yang bukan lagi daripada kalangan Arab sahaja, mereka masing-masing mempunyai budaya yang pelbagai. Dan yang ketiga, berlakulah pertembungan budaya. Disebabkan ramai orang yang selain daripada orang Islam, maka berlakulah pertembungan budaya. Dan di saat inilah falsafah agama mula dibahaskan menurut pandangan falsafah. Perbincangan agama mula dibahaskan mengikut pandangan falsafah, dan pada zaman inilah lahirlah fahaman baru seperti Mu'tazilah, Jabariyah dan lain-lain, yang mana kita akan lihat berdasarkan melihat kefahaman ataupun apa pegangan yang dipegang oleh Mu'tazilah, Jabariyah dan lain-lain ini dalam slide yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah ini kita boleh katakan zaman kegemilangan umat Islam, yang mana pada waktu itu umat Islam menjadi rujukan utama dalam bidang keilmuan. Disebabkan pertamanya buku falsafah telah mula diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku falsafah yang berasal daripada Yunani, Rom dan sebagainya mula diterjemahkan oleh ulama-ulama ke dalam bahasa Arab. Dan yang kemudiannya pada waktu itu Mu'tazilah yang muncul pada era Umayyah ini masih lagi wujud pada zaman Abbasiyah, dan mereka menjadi golongan yang paling berpengaruh. Meskipun pada waktu itu seperti yang Mak katakan, Abbasiyah terkenal sebagai gedung ilmu, sebagai rujukan utama ilmu-ilmu yang utama. Tetapi dari segi masalah akidahnya adalah puak Mu'tazilah ini atau mazhab aliran akidah Mu'tazilah ini tetap menjadi golongan yang paling berpengaruh di dalam zaman Abbasiyah ini. Dan kalau antum belajar satu masa nanti, pergi membaca ataupun mempelajari kitab-kitab tafsir sebagai contoh, antum akan dapati terdapat beberapa tafsir, sebagai contoh tafsir Al-Razi, yang mana ditulis untuk berdebat ataupun untuk menjawab kesilapan ataupun salah faham yang telah dikeutarakan oleh golongan Mu'tazilah. Dan kita lihat pada zaman Abbasiyah ini juga umat Islam banyak menggunakan akal dalam berhujah walaupun dalam bab akidah. Dan golongan Mu'tazilah ini hakikatnya telah menjadi kuat kerana disokong oleh khalifah, dan lahirlah ulama Sunni untuk menentang, sebagai contoh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang sedihnya pada zaman Abbasiyah ini, kita lihat pada zaman inilah berlaku pembunuhan terhadap ulama-ulama mazhab kita. Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hanbal dibunuh oleh khalifah sendiri kerana tidak bersetuju dengan pandangan khalifah tentang isu Al-Quran, adakah Al-Quran itu makhluk atau tidak. Imam Ahmad bin Hanbal berpegang bahawa Al-Quran itu bukan makhluk, dan lantaran daripada itu khalifah tidak bersetuju dan khalifah telah membunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ramai lagi ulama-ulama kita syahid pada zaman ini mempertahankan akidah yang sahih, akidah yang benar, melawan golongan-golongan Mu'tazilah dan juga aliran akidah yang sesat.
Dan antara fahaman yang timbul yang memang masyhur pada zaman ini adalah berkenaan dengan Al-Quran, iaitu persoalan yang timbul adalah Al-Quran adalah makhluk. Golongan Mu'tazilah dan juga golongan aliran akidah selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah tegas menyatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk, dan perkara ini adalah sangat bertentangan dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, selesai kita lihat zaman perkembangan, bagaimana proses perkembangan ilmu kalam pada zaman yang keempat tadi tu. Yang pertama zaman Nabi, kemudian adalah zaman para sahabat, Khulafa' Rasyidin, dan yang ketiga adalah zaman Umayyah, dan yang keempat adalah zaman Abbasiyah. Kemudian kita perlu lihat apakah faktor-faktor perkembangan ilmu kalam ini. Yang pertama, faktor ini maklumat pecahkan kepada dua. Yang pertama dari segi faktor dalaman, yang kedua adalah faktor luaran. Dari segi faktor dalaman, antara faktor berlaku perkembangan ilmu kalam ini adalah kerana Al-Quran sendiri mengajak kita kepada tauhid. Dan yang kedua, muncul ulama yang mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mengembalikan umat Islam kepada fahaman yang sebenar. Kita lihat pada setiap zaman akan muncul seorang mujadid yang cuba untuk memastikan akidah kita dan akidah umat Islam berada di landasan yang benar. Sebagai contoh pada zaman Abbasiyah, meskipun kita lihat pada waktu itu golongan Mu'tazilah menjadi sangat berpengaruh, tetapi tetap muncul ulama yang mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mengembalikan umat Islam kepada fahaman yang sebenar. Sebagai contoh, ulama Abu Asy'ari dan juga Al-Maturidi, yang mana mereka ni adalah ulama-ulama yang masyhur dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, faktor-faktor dalaman juga perbezaan pendapat. Berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan umat Islam, yang mana bermula daripada pembunuhan Umar dan juga Uthman bin Affan. Dan selepas itu kemunculan Syiah dan juga Khawarij. Ini adalah berkaitan dengan sejarah umat Islam, yang mana sejarah kita lihat bermula daripada pembunuhan Umar, kemudian pembunuhan Uthman. Berlakulah pertelingkahan antara kalangan umat Islam yang mana akhirnya memunculkan golongan Syiah dan juga Khawarij. Yang mana Syiah pada hari ini hanya bermula daripada perbezaan politik, tetapi menjadi permasalahan akidah yang utama pada zaman ini. Yang mana kita tahu Syiah telah difatwakan haram oleh semua ulama-ulama dunia. Kemudian dari segi faktor luaran pula ada tiga. Yang pertama, berlaku penterjemahan kitab falsafah ke dalam bahasa Arab. Kita lihat pada zaman Abbasiyah tadi, apabila banyak kitab-kitab falsafah yang daripada Yunan, daripada Rom dan sebagainya mula diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, umat Islam banyak membaca. Tapi disebabkan terlalu banyak buku-buku baru yang mana membawa budaya-budaya selain daripada budaya Arab, maka di situ berlakulah perkembangan pemikiran dan sebagainya. Yang kedua, ramai cerdik pandai yang berpengalaman dalam bidang falsafah telah memeluk Islam. Dan yang ketiga, masyarakat berminat untuk bincang masalah akidah. Jadi pada zaman Abbasiyah terutamanya, perkara-perkara furuk atau perkara-perkara cabang dalam akidah turut dibincangkan. Sebagai contoh tadi, yang membawakan masalah utama sebagai contoh perihal Al-Quran. Adakah Al-Quran itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah ataupun tidak? Itu adalah satu perbahasan akidah, perbahasan cabang bagi akidah sebenarnya, bukan lagi perbahasan pokok. Seterusnya, kita akan pergi kepada beberapa aliran mazhab yang muncul disebabkan perkembangan ilmu kalam ini. Yang pertama, kita lihat Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana ini adalah pegangan yang diiktiraf ataupun yang paling tepat dalam akidah, yang mana lahir pada abad ketiga, diketuai Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari, yang mana aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini berteraskan Al-Quran dan hadis, bahkan bernama juga hujah akal, tetapi dalam kadar yang sepatutnya lah. Dan fahaman Ahli Sunnah secara ringkas adalah Allah menjadikan kehendak kepada manusia. Al-Quran adalah qadim, yang mana Al-Quran ini bukan makhluk. Ia adalah kata-kata Allah, kalam Allah yang daripada dahulu lagi sebenarnya. Dan yang ketiga adalah mukmin yang melakukan dosa besar masih dikira sebagai mukmin. Maksudnya, seorang Islam seandainya dia telah melakukan dosa besar itu seandainya dia bertaubat,
Dan dosa besar, walaupun dia melakukan dosa besar, Allah tetap menjanjikan syurga untuk dia. Maksudnya sampai satu masa apabila dia telah menerima azab di dalam neraka sekalipun, dia akan tetap masuk ke dalam syurga. Okey, manakala fahaman Mu'tazilah pula, yang mana diasaskan oleh Wasil bin Atha, murid kepada Hasan al-Basri. Kita tahu Hasan al-Basri ni adalah seorang tokoh Islam yang sangat masyhur. Yang mana Wasil bin Atha ini, bagaimana Mu'tazilah ini muncul apabila Wasil bin Atha ini tidak bersetuju dengan guru dia. Guru dia Hasan al-Basri. Dia tidak bersetuju dalam isu Al-Quran. Al-Quran itu adalah makhluk atau tidak. Disebabkan Hasan al-Basri bercanggah ataupun tidak bersetuju dengan pandangan Wasil, maka Wasil menarik diri. Dia terus melarikan diri, memisahkan dirinya daripada guru dia. Dan muncullah pandangan atau muncullah aliran Mu'tazilah. Dan Wasil bin Atha ini berpegang kepada logik akal semata-mata. Dan fahaman Mu'tazilah yang masyhur adalah manusia bebas melakukan apa sahaja maksudnya kita bebas melakukan apa sahaja. Kita nak buat apa pun kita boleh buat. Yang kedua, Al-Quran adalah makhluk. Dan yang ketiga, orang yang melakukan dosa besar bukan lagi mukmin. Yang mana Mu'tazilah ini menjatuhkan takfir atau mentakfirkan orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dari segi baik dan buruk dapat ditentukan oleh akal semata. Dan yang terakhir adalah Allah tidak mempunyai sifat tetapi hanya zat. Kemudian seterusnya aliran Qadariyah yang mana diasaskan oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani dan Ghailan ad-Damshiqi. Ma'bad pernah berguru dengan Wasil bersama Wasil dengan Hasan al-Basri. Maksudnya Ma'bad ni juga adalah anak murid kepada Hasan al-Basri, rakan sekelas ataupun rakan seperguruan dengan Wasil bin Atha yang mengasaskan Mu'tazilah. Kemudian Ma'bad ini telah dihukum bunuh kerana sesat oleh khalifah. Okay, antara fahaman Qadariyah yang masyhur adalah dalam aliran Qadariyah ini adalah yang mana mereka mengatakan perbuatan manusia ini datang sepenuhnya daripada manusia dan Allah tiada kuasa menentukan nasib manusia. Maksudnya apa yang kita buat hari ini menentukan takdir kita. Dan itu sama sekali bertentanganlah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana kita tahu Allah memberikan kekuatan, kemahuan untuk kita lakukan apa sahaja kita buat. Tetapi pada masa sama, perkara yang kita lakukan itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Kita berpegang bahawa setiap yang berlaku, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang dalam bahawa apa yang berlaku di muka bumi ini adalah di dalam pengetahuan Allah, bersama-sama dengan keizinan Allah. Kemudian mazhab Jabariyah yang mana diasaskan oleh Jahmu bin Safwan muncul pada zaman pemerintahan Bani Umayyah dan beliau sebenarnya adalah seorang pendakwah tetapi banyak mengeluarkan fatwa yang syaz. Maksudnya fatwa yang mengelirukan. Dari segi pemikiran hampir sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tetapi agak ekstrim lah, agak melampau. Dan antara fahaman yang dipegang oleh Jabariyah ini adalah manusia tidak mempunyai usaha dan ikhtiar. Maksudnya mereka memang menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya meletakkan sepenuh nasib dan takdir hidup mereka kepada Allah. Mereka seandainya dia miskin, dia akan cakap, oh Allah dah takdirkan dia miskin. Seandainya dia gagal, dia akan cakap, Allah yang takdirkan dia gagal. Sedangkan perkara ini sama sekali bertentangan dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang mana kita berpegang Allah memberi usaha kepada kita. Allah memberi kekuatan untuk kita berusaha supaya kita dapat mengubah takdir kita. Tetapi pastinya benda itu akan berlaku, perubahan itu akan berlaku dengan izin Allah. Dan Jabariyah juga berpegang bahawa iman hanya di dalam hati dan tidak perlu beramal. Cukup melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, maka sempurnalah imannya. Perkara ini bertentanganlah dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Al-Quran itu baharu bukan qadim, yang mana perbahasan ini adalah berkaitan juga dengan isu makhluk. Jabariyah mungkin mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan yang keempat, syurga dan neraka itu tidak kekal. Dan yang terakhir, Allah tidak mempunyai sifat. Kemudian yang terakhir, Murji'ah. Yang mana golongan Murji'ah ini muncul pada kurun pertama hijrah setelah berlaku kucak-kacir melibatkan pemerintahan khalifah. Bersifat menjauhkan diri daripada pertelingkahan, apa yang berlaku diserahkan secara total kepada Allah untuk ditentukan hukumnya. Disebabkan berlaku perselisihan politik antara umat Islam
pada pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, maka muncullah golongan Murji'ah ini, yang mana golongan yang menjauhkan diri daripada pertelingkahan itu dan tak nak masuk campur, tak nak menyerbahi sesiapa. Tetapi fahaman Murji'ah ini tidak benar, yang mana mereka mengatakan iman ialah mengenal Allah dan Rasulnya sahaja. Perkara ini bertentanganlah dengan iman yang kita percayai dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita rukun iman kita tahu ada 6 kan. Jadi bertentanganlah. Yang kedua, segala kesalahan makhluk ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat. Perkara ini juga sebenarnya kurang tepat, kerana hakikatnya Allah telah menjanjikan balasan di dunia dan juga di akhirat. Sebagai contoh, Allah sebut di dalam Al-Quran, yang mana dalam konteks hudud sebagai contoh, orang yang mencuri perlu untuk menjalani hudud, perlu untuk menjalani balasan ataupun hukuman di dunia. Tetapi ada juga hukuman-hukuman yang ditangguhkan di akhirat, sebagai contoh hukuman yang melibatkan hak Allah. Dan yang kemudian fahaman Murji'ah juga mengatakan bahawa menghina Al-Quran tidak membawa kekufuran. Perkara ini tidak samalah seperti dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan bahawa barang siapa yang menghina Al-Quran, meletakkan Al-Quran serendah-rendahnya ataupun tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab yang perlu kita imani, maka perkara itu boleh membawa kepada kekufuran. Kemudian, apakah sebab berlaku perbezaan pendapat dalam ilmu kalam? Pertama, perbezaan dalam memahami nas Al-Quran dan hadis, kerana terdapat beberapa ayat Quran dan juga hadis yang mempunyai fahaman yang luas, dan disebabkan berlakulah perkembangan pemikiran dan sebagainya, maka berlaku perbezaan dalam memahami nas. Kemudian, bangsa selain Arab membawa fahaman yang mereka anuti dahulu ke dalam Islam. Yang kita, seperti mana kita tahu dalam sejarah Islam, apabila berlaku perluasan kuasa pada zaman Umayyah dan juga Abbasiyah, bangsa-bangsa yang ramai umat Islam daripada bangsa selain daripada Arab menganut agama Islam, dan masing-masing ada budaya dan cara hidup masing-masing. Kemudian fahaman politik yang berbeza kita lihat yang berlaku pada zaman era pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana menatijahkan puak Syiah yang menyebabkan muncul lagi puak Syiah dan juga Khawarij. Kita lihat faktor ataupun kesan perbezaan pelbagai aliran yang kita lihat tadi kan. Pertama, berlakulah perkembangan dari segi penulisan kitab, penulisan dalam membangkang ataupun membantah pandangan-pandangan sesat dan sebagai contohnya berkembang. Dan berlaku juga perkembangan ilmu pengetahuan dalam kalangan umat Islam. Makin luas perbincangan-perbincangan akidah yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Kemudian lahir tokoh-tokoh ulama, sebagai contoh Asy'ariyah, tokoh daripada Asy'ariyah, tokoh daripada Maturidiyah. Kemudian di akhir kurun pada zaman Abbasiyah itu lahirnya Ibn Taymiyah sebagai contoh, Al-Ghazali dan sebagainya. Kemudian berlaku juga perkembangan intelek dari segi pemikiran lah. Dan yang terakhir kita lihat apakah peranan ulama ilmu kalam dalam mempertahankan Islam, yang mana maklumat pecahkan kepada beberapa poin lah, 2 poin utama, yang mana selepas munculnya pelbagai aliran mazhab dan akidah, kita dapat perhatikan ulama-ulama Islam berjuang sehabis mungkin dengan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan akidah yang sebenar. Sebab yang mana kita saksikan syahidnya ulama-ulama mazhab 4 sebagai contoh, terutama sebagai contoh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana mati dibunuh untuk mempertahankan akidah menentang pandangan yang sesat. Jadi peranan ulama yang mungkin kita boleh simpulkan adalah pertama, munculnya ulama-ulama yang ikhlas dan yang untuk mempertahankan Islam. Yang keduanya juga munculnya penulisan-penulisan kitab, penulisan-penulisan ilmiah, penulisan-penulisan Islam yang mana bertujuan untuk memberi penerangan kepada umat Islam tentang akidah yang sebenar. Jadi sampai itu sahaja untuk penerangan topik ini. Kita akan berganjak kepada topik yang akan dibuat menerusi WhatsApp. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.